Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Puan Nazira Johar, pengajar bagi program Diploma Kejururawatan BPSK USM. Saya akan menyampaikan syarahan bertajuk Principle and Basic Code of Law in Nursing Practice bagi kursus DGN 125 Ethics and Laws for Nursing. Disebabkan oleh ini merupakan kali pertama saya mengajar pelajar semua, saya akan kemukakan sedikit biodata saya di akhir syarahan ini. Jadi itu, kita akan teruskan dengan sesi pembelajaran. Sekarang kita lihat apakah objektif pembelajaran kita di dalam sesi kuliah ini. Terdapat 3 objektif. Di dalam sesi kuliah ini saya akan sampaikan objektif yang pertama sahaja. Manakala objektif-objektif lain akan disampaikan di dalam kuliah yang seterusnya. Objektif yang pertama untuk memahami tentang konsep undang-undang sivil dan undang-undang jenayah. Untuk memahami konsep negligence, malpractice, assault, battery, false imprisonment, slander and libel. Bagi sesi kuliah yang seterusnya, saya akan sampaikan berkenaan dengan konsep negligence dan malpractice, manakala konsep-konsep yang lain akan disampaikan oleh Puan Mas Nur Saloni. Objektif yang ketiga adalah untuk menghargai kepentingan kita untuk memahami perbezaan antara ethics dan law di dalam amalan kejururawatan. Pertama sekali, kita perlu memahami apakah itu law ataupun undang-undang. Law can be defined as the sum total of rules and regulations by which a society is governed. As such, law is created by people and exists to regulate a person. Maksudnya ialah, law adalah kesemua peraturan dan undang-undang di mana sebuah masyarakat ditadbir. Oleh itu, undang-undang dicipta ataupun diwujudkan untuk mengawal selia seseorang. Apakah fungsi law in nursing? Functions of the law in nursing. Yang pertama, it provides a framework for establishing which nursing actions in the care of clients are legal. Maksudnya, ia menyediakan rangka kerja untuk menentukan tindakan kejururawatan yang mana di dalam penjagaan klien adalah legal atau sah. Maksudnya, kita amalkan tindakan ataupun amalan kita tu berdasarkan kepada Akta Praktis Kejururawatan atau Nurse Practice Act. Jika di Malaysia, kita memang ada Nurse Practice Act dan kita perlu melakukan perawatan berdasarkan standard of care. Fungsi yang kedua adalah it differentiate the nurses' responsibilities from those of other health professional. Ia membezakan tanggungjawab jururawat daripada profesional-profesional yang lain. Di Malaysia, terdapat pelbagai profesional kesihatan yang tertakluk pada undang-undang. Antaranya ialah jururawat, doktor, doktor pergigian dan ahli farmasi dan juga profesional-profesional kesihatan yang lain, di mana setiap profesional ini mempunyai akta masing-masing yang mesti dipatuhi oleh badan yang menjaga profesionalism kita semua. Contohnya bagi kerjaya jururawat, akta ini dijaga oleh Lembaga Jururawat Malaysia. Fungsi law ataupun undang-undang dalam perawatan yang ketiga ialah to help establish the boundaries of independent nursing action. Ia akan membantu untuk mewujudkan batas di atas tindakan perawatan yang kita berikan kepada klien. Yang keempat, it assists in maintaining a standard of nursing practice by making nurses accountable under the law. Ia membantu dalam mengekalkan standard amalan kejururawatan dengan membuatkan jururawat bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan berpandukan undang-undang.
Apabila kita telah berdaftar dengan Lembaga Jururawat Malaysia, kita akan diberikan lesen untuk mempraktikkan amalan kejururawatan, di mana setiap jururawat akan bertanggungjawab di atas setiap perawatan yang diberikan. Terdapat dua jenis undang-undang yang kita perlu tahu. Undang-undang yang pertama adalah Public Law. It refers to body of law that deals with relationship between individuals and the government and governmental agency. Atau ia merujuk pada undang-undang yang berkaitan dengan hubungan antara individu dan agensi kerajaan dan kerajaan. Criminal law ataupun undang-undang jenayah terdapat di bawah public law ini. Ia menangani tindakan terhadap keselamatan dan kebajikan orang lain. Contoh undang-undang jenayah akan ditunjukkan dalam slide selepas ini. Undang-undang yang kedua ialah private law atau ia juga dipanggil undang-undang sivil. Civil law is the body of law that deals with relationships among private individuals. Undang-undang ini ia adalah badan undang-undang yang berkaitan dengan perhubungan dalam kalangan individu perseorangan. Ia boleh dikategorikan kepada pelbagai kepakaran undang-undang seperti undang-undang kontrak dan undang-undang tort. Kita akan mempelajari dengan lebih terperinci tentang undang-undang tort selepas ini kerana kerjaya jururawat sangat berkait rapat dengan undang-undang tort. Undang-undang awam ataupun public law ialah homicide, manslaughter and theft ataupun pembunuhan, homicide dan kecurian. Jenayah boleh diklasifikasikan sebagai felony atau misdemeanors atau salah laku. Felony adalah salah laku yang lebih berat berbanding misdemeanors. Sekarang kita akan pelajari tentang private law atau civil law. Terdapat dua undang-undang di bawah undang-undang ini, iaitu contract law ataupun undang-undang kontrak dan tort law. Undang-undang kontrak melibatkan penguatkuasaan perjanjian dalam kalangan individu perseorangan atau pembayaran pampasan kerana kegagalan untuk memenuhi perjanjian. Undang-undang kontrak melibatkan perjanjian atau kontrak yang telah dipersetujui dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat. Contohnya perjanjian kontrak pinjaman, kontrak pekerjaan dan sebagainya. Undang-undang tort pula ialah mendefinisikan dan menguatkuasakan tugasan dan hak dalam kalangan individu persendirian yang tidak berdasarkan perjanjian kontrak. Ataupun dalam bahasa Inggeris, tort law defines and enforces duties and rights among private individuals that are not based on contractual agreement. Contohnya perhubungan antara jururawat dengan klien tidak berdasarkan sebarang perjanjian kontrak. Namun ia masih tertakluk di bawah undang-undang ini, iaitu undang-undang tort. Klien boleh mengambil tindakan undang-undang ini jika berlaku kecuaian atau salah laku yang mengakibatkan kecederaan ataupun kesusahan padanya. Tort law applicable to nurses are: yang pertama, negligence and malpractice ataupun dalam bahasa Melayu, kecuaian dan salah laku. Yang kedua, libel and slander, iaitu kesalahan fitnah dalam bentuk percakapan ataupun bertulis. Yang ketiga, invasion of privacy atau pencerobohan privasi. Yang keempat ialah assault dan battery, iaitu kesalahan berkaitan menyentuh klien sama ada dalam bentuk ugutan ataupun perbuatan. Dan false imprisonment, iaitu ataupun pemenjaraan klien secara salah
dan abandonment, iaitu pengabaian. Kita pergi dengan lebih jauh tentang topik ini. Sekarang kita akan buat ulang kaji sedikit tentang istilah-istilah, iaitu legal terms that we should familiar with. Maksudnya bila kita lebih memahami tentang apa istilah-istilah ini, jadi kita akan lebih mudah untuk faham. Okay, istilah yang pertama ialah tort. Torts are civil laws that address the legal rights of patients and the responsibilities of the nurse in the nurse-patient relationship. Some torts specific to nursing and nursing practice include things like malpractice, negligence, and violation relating to patient confidentiality. Istilah yang kedua ialah unintentional torts. Unintentional torts include things like malpractice and negligence. Intentional torts including things like false imprisonment, assault, battery, breaches of privacy and patient confidentiality, slander and libel. Di sini kita dapat lihat bahawa tort dibahagikan pula kepada unintentional torts and intentional torts. Apa itu negligence? Negligence is a non-intentional tort. Negligence occurs when the nurse fails to follow established policies, procedures and standard of care in the same manner that another reasonable nurse would do in the same situation. Okay, malpractice pula ialah juga non-intentional tort mempunyai 6 elements. The elements of malpractice include a duty, a breach of duty as a nurse, reasonable possibility that the nurse acts has a connection with the patient injury that occurred, the patient was harmed, the link that act directly led to the harm, and the patient has the right to financial compensation or damages. Penerangan tentang negligence dan malpractice ini akan diberikan di dalam syarahan yang akan datang. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita akan memahami secara juga tentang assault, battery, false imprisonment. Assault. An intentional tort is threatening to touch a person without their consent. Battery, another intentional tort, is touching a person without their consent. And false imprisonment is restraining, detaining, and or restricting a person's freedom of movement using a restraint without an order in considered false imprisonment. Kita akan lihat satu video pendek yang menerangkan tentang assault dan battery untuk meningkatkan lagi kefahaman pelajar tentang dua tajuk ini. Well, good morning, Ms. Johnson. I'm Lisa. I'm going to be your RN today. We're going to get our IV started on you, okay? Okay. What's your birth date? 1/15/38. Okay. I'm going to take a look at what you've got here. Let me see your arm. Miss Johnson? No, we don't have time for this. I'm a very busy person. Give me your arm. I'm just going to pull it over here. No, you're hurting me. I don't care. We need to get this done. But no. It's for your own good. This gosh darn thing. I'm bored. Where is that nurse anyway? I've called her 2 times already. She still hasn't come in. Miss Johnson, can I help you? I'm Oh. very busy today. There you are. I have been waiting for you to come in here. I wanted to ask you some questions. What do you need? What's the weather like outside? The weather's very nice. Is there something I can help you with? I need to get to work. I have many patients. Did you get your kids something nice for Easter? Easter's next weekend. Well, didn't you get them anything? I don't have time for this nonsense. Well, how about you get me a glass of water? You have water right here, Miss Johnson. But there's no ice cubes in it. I don't have time for this. I need to get to work. You drink that water, and if you page me again, you're not going to get any water. Stop.
Good morning, Mrs. Smith. Who are you? My name is Lindsay. I'm an RN here, and I don't want a nurse. I need to take your vital signs. I don't want anybody taking my vital signs. I really have to. I don't want you touching I me. just need to take your pulse, Mrs. Smith. No. That's all I Don't need to touch do. me. Don't touch me. We gotta make sure you're gonna be okay. I'm fine. But I don't want you touching me. I don't want you touching me. Excuse me, it'll only take a second. If you touch me, I'm going to throw this glass at you. Okay, I swear I'll do it. Okay, you know what? I'll let you calm down, and I will come back in a few minutes. I don't. Good morning, Mr. Brown. How are you today? Hello there. My name is Lindsay. I'm an RN here. I just need to get some heart sounds from you, okay? That'd be great. Why don't you just sit right there? No, that's not appropriate, Mr. Brown. Just lay right there. I need to get some sounds from you. Okay. Tadi kita sudah lihat terdapat kes-kes yang telah ditunjukkan menunjukkan situasi di mana assault dan battery telah berlaku. Saya ulang sekali lagi, definisi assault adalah mengancam untuk menyentuh seseorang tanpa kebenarannya, iaitu battery. Satu juga sejenis thought yang intentional, iaitu dengan niat untuk menyentuh a person. Battery adalah menyentuh seseorang tanpa kebenaran. Jika assault adalah threatening, iaitu mengancam, dan battery adalah menyentuh tanpa kebenaran seseorang. Jadi di dalam drama yang telah kita tengok tadi, kita dapat lihat situasi ini berlaku juga di antara yang disebabkan oleh jururawat kepada pesakit dan juga daripada pesakit kepada jururawat. Juga dipanggil assault dan battery. Okay. False imprisonment, seperti yang saya beritahu tadi, bermaksud kita mengikat atau menghalang pergerakan atau kebebasan seseorang menggunakan using a restraint without an order. Kita melakukan contohnya mengikat pesakit tanpa arahan. Itu dikira sebagai false imprisonment. Okey, sekarang kita lihat yang seterusnya ialah defamation. Defamation is making false statements about a person in writing or orally that leads to the destruction of a person's reputation. Defamation ini mengeluarkan kenyataan yang salah tentang seseorang, sama ada melalui penulisan ataupun percakapan yang boleh merosakkan reputasi seseorang, ataupun dalam bahasa kita boleh juga dikatakan sebagai satu fitnah. Terdapat dua defamation, dua jenis, iaitu slander dan libel. Slander adalah melakukan defamation secara oral, dan libel merupakan satu defamation yang menggunakan penulisan of character using false statement. What is tort law? Untuk meningkatkan lagi kefahaman pelajar tentang tort law, kita akan lihat satu video yang diperolehi melalui YouTube supaya pelajar-pelajar lebih nampak dengan jelas apa itu tort law. What is tort law? Tort law is an area of law that protects people from other people's negligent actions. Its purpose is to make sure that the victim is compensated for any losses caused by the wrongdoer's violation and to discourage them from making the same violation in the future. Some common examples of tort are negligence-based claims such as car accidents, construction accidents, medical malpractice, and slip and falls. Other examples of tort are civil assault or civil battery, wrongful death claims, trespassing, products liability and dangerous products, and intentional infliction of emotional distress. But what is negligence? To prove negligence, you will need evidence that someone owed you a duty of reasonable care and then breached that duty, which caused your injuries. For example, a shop owner mopped the floor and did not put up a wet floor sign. Then he slipped, fell, and got injured. The owner could be considered negligent because the owner owes a duty of care to their customers to keep the store safe, but they did not perform their duty, which resulted in an injury. Torts may be classified into intentional torts, unintentional torts, and strict liability torts.
Battery is an example of intentional tort. Negligence in a slip and fall case, on the other hand, is considered to be an unintentional tort. There are remedies available in a tort case. If you are a victim of tort, then you may be entitled for monetary damages awards for your economic losses. You may also receive damages awards for other related losses, such as emotional distress, pain and suffering, lost wages, or other costs. If the tort is ongoing, like a store unable to open for business due to construction next door or cannot be remedied with money, then the court may order an injunction. This forces the wrongdoer to do something to remedy the situation. For instance, the court may order a company to clean up after causing a toxic spill, or force the construction to temporarily or permanently stop. You may also be awarded punitive damages if the offense is really damaging or particularly offensive. This is an additional monetary compensation meant to punish the wrongdoer and is awarded with the discretion of the court. Some states, however, may limit the amount and will cap it at more than 2 or 3 times the amount of your economic losses. There are a lot of things to consider in a tort law claim. They may vary according to jurisdiction, so it's important to check with a knowledgeable personal injury lawyer if you are unsure of the laws of your area. Okey, sekarang kita rehatkan minda sekejap dengan tengok air laut ni. Di samping tu saya akan membuat rumusan daripada video yang pelajar telah lihat tadi. Rumusan dari video berkenaan ialah tort law adalah satu bidang undang-undang yang melindungi seseorang daripada tindakan kecuaian atau salah laku orang lain. Tujuannya ialah untuk memastikan individu tersebut diberi pampasan disebabkan oleh kecederaan atau kehilangan yang berlaku akibat dari perbuatan kecuaian atau salah laku tersebut. Ia juga bertujuan untuk memberi pengajaran kepada si pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kesalahan yang paling kerap berlaku ialah negligence. Contohnya ialah kecuaian atau salah laku berkaitan medikal. Contoh lain ialah assault dan battery. Jika berlaku kesalahan negligence, seseorang perlu membuktikan bahawa si pelaku telah melanggar duty of care atau standard of care. Contohnya yang diberikan ialah pekedai yang mengelap lantai dan membiarkan lantai tersebut basah dan ada orang yang terjatuh dan tercedera akibat lantai yang basah itu. Dengan klasifikasi bagi tort. Di dalam video tersebut terdapat 3 klasifikasi bagi tort, iaitu intentional tort, unintentional torts and strict liability torts. Dalam kursus ini, kita hanya akan fokus pada intentional torts dan unintentional torts. Contoh intentional torts adalah battery dan unintentional torts adalah negligence. Sekiranya berlaku kesalahan melibatkan undang-undang tort, mangsa yang berjaya mengemukakan bukti yang mencukupi akan mendapat pampasan dari segi kewangan bagi kecederaan dan juga kesan disebabkan oleh kecederaan tersebut. Contohnya, kesan tekanan emosi, kesakitan, kehilangan pendapatan dan kesan-kesan lain. Kita akan lihat tentang undang-undang jenayah. Saya harap pelajar telah memahami tentang konsep undang-undang sibil. Undang-undang jenayah yang boleh diaplikasikan kepada jururawat termasuklah homicide, manslaughter. Kedua-duanya merupakan kesalahan dari segi pembunuhan. Yang kedua, theft ataupun kecurian. Kecurian boleh melibatkan antara jururawat dan pesakit ataupun jururawat dengan organisasi tempat dia bekerja. Arson berkaitan dengan pembakaran. Yang keempat, active euthanasia, iaitu kematian secara aktif. Contohnya di dalam kes seperti memberi ubat tahan sakit dalam dos yang berlebihan kepada pesakit sehingga menyebabkan kematian. Yang seterusnya ialah sexual assault, sama ada jururawat melakukannya kepada pesakit ataupun sebaliknya. Dan yang terakhir ialah illegal possession of controlled drug. Memiliki ubat-ubat kawalan tanpa secara haram. Contoh ubat-ubat kawalan yang terdapat di hospital adalah DDA, ubatan DDA yang tertakluk di bawah Dangerous Drug Act. Terdapat 2 jenis
tindakan perundangan. Yang pertama ialah civil atau private action dan yang kedua ialah criminal action. Civil action adalah berkait dengan hubungan antara individu dalam masyarakat. Contohnya, seorang lelaki yang memfailkan saman terhadap seseorang yang dipercayai menipunya. Seperti yang kita telah pelajari sebelum ini, tindakan sivil yang berkait rapat dengan jururawat termasuklah torts dan kontrak. Criminal actions pula berkait dengan pertikaian antara individu dan masyarakat secara keseluruhan. Contohnya, jika seseorang lelaki menembak seseorang, masyarakat akan membawanya ke muka pengadilan iaitu ke mahkamah. Untuk memudahkan kita memahami perbezaan antara undang-undang sivil dan undang-undang jenayah ialah dari segi hukuman yang diperuntukkan bagi pesalah di dalam kesalahan mengikut undang-undang yang tersebut. Jika didapati bersalah di bawah undang-undang sivil, contohnya malpractice, defendant perlu membayar sejumlah wang. Manakala, jika didapati bersalah di bawah undang-undang jenayah, defendant mungkin kehilangan wang, dipenjarakan ataupun dipecat. Bagi seorang jururawat, ia mungkin menyebabkan lesen amalannya akan ditarik balik. Untuk memahami dengan lebih lanjut tentang perbezaan antara undang-undang sivil dan undang-undang jenayah, pelajar akan menonton video YouTube yang akan ditunjukkan selepas ini. Sebelum itu, kita lihat dahulu perbezaan yang tersebut. Yang pertama, siapa pihak yang terlibat? Yang kedua, apakah hasil atau outcome yang mungkin berlaku? Yang ketiga, standard yang ada sebagai bukti. Contohnya, bagi seorang jururawat, kita ada standard of care yang perlu dipatuhi. Jadi, standard of care ini boleh diguna pakai sebagai bukti menunjukkan bahawa terdapat pelanggaran atau breach of care yang berlaku. Yang keempat, akibat-akibat yang berlaku pada defendant. What is torts and what torts is not? A tort is a wrongful act other than a breach of contract that results in injury to another party's person, property, dignity, or reputation, and which is recognized by statute or common law as a legitimate basis for liability. In other words, torts is the law of civil wrongs. Now, this definition raises some important distinctions that are worth addressing before we move on. Civil or criminal cases, common law or statutory law, tort or contract. Let's go through these one by one. Civil or criminal cases. Like contracts and property, tort law provides for civil rather than criminal liability. There are some crucial distinctions here having to do with 1. Who the parties are, plaintiff as opposed to prosecutor. 2. What the possible outcomes are, liable as opposed to guilty. 3. The applicable standard of proof, preponderance as opposed to beyond a reasonable doubt. 4. The consequences for the defendant, civil damages as opposed to criminal penalties. And 5. The procedural rules that apply, civil procedure as opposed to criminal procedure. First, torts are disputes between private parties. In a tort action, the injured plaintiff brings suit against the defendant for damages, whereas in a criminal action, the prosecutor, acting on behalf of the government, charges the defendant with a crime. The injuries on which a claim of tort liability is based might also form the basis of a criminal action, but the two cases would be initiated by different parties and would proceed separately. For example, O.J. Simpson was tried by a prosecutor on 2 counts of murder, people of the state of California v. Simpson, and acquitted, aka found not guilty. He was also sued by the families of Nicole Brown Simpson and Ron Goldman for wrongful death, Goldman v. Simpson, and found liable. In sum,
Criminal cases are the people, represented by the prosecutor, v. defendant, and tort suits are plaintiff v. defendant. Second, notice that the possible outcomes are also different. In criminal cases, the defendant is found guilty or not guilty. In tort suits, the defendant is liable or not liable. Third, the standard of proof is different. In a criminal case, the standard of proof is beyond a reasonable doubt. But in a civil case, the standard of proof, with a few narrow exceptions, is a preponderance of the evidence. The preponderance standard has been interpreted to mean that the finder of fact must be convinced that the plaintiff's assertions are more likely than not accurate. Some courts have quantified this as more than 50% likely. The difference between the civil and criminal standard of proof might explain the divergence between the criminal and civil Simpson cases. Fourth, the consequences for the defendant are different. If a criminal defendant is found guilty, the penalties might include death, imprisonment, or criminal fines. In a tort suit, if the defendant is found liable, the most common remedy is that the court will order the defendant to pay damages, though in some cases, equitable relief may be available, meaning that the court can issue an injunction ordering the defendant to take or refrain from certain actions. Typically, criminal fines are paid by the defendant to the government. Civil damages are paid by the defendant. Okey, kita sudah berada di akhir sesi syarahan. Kenapa kita perlu belajar tentang sistem perundangan yang berkaitan dengan profession kita? Pada pandangan saya yang telah bekerja selama 20 tahun di dalam sebagai jururawat, bidang perundangan ini sangat penting kerana ia boleh dijadikan panduan kepada kita untuk melihat di mana batas-batas perkara yang kita boleh lakukan. Kita juga perlu mempunyai prinsip di dalam bekerja supaya untuk mengelakkan diri kita daripada terjebak dengan kesalahan-kesalahan seperti negligence dan malpractice. Sekiranya kita mempunyai prinsip kerja yang baik, kita akan sentiasa memastikan setiap perawatan yang diberikan mematuhi standard of care yang telah ditetapkan oleh Akta Jururawat yang kita perlu patuhi. Hal ini dapat menyelamatkan diri kita daripada melakukan kesalahan negligence seterusnya yang membuatkan kita boleh disaman oleh pihak plaintiff. Kita juga sebagai seorang jururawat, kita tidak ingin untuk menyebabkan sebarang kecederaan kepada pesakit kita. Selagi kita bekerja mengikut apa yang telah kita pelajari dengan sebaiknya dan berdasarkan dengan prinsip-prinsip yang baik, insya-Allah kita akan dilindungi daripada melakukan kesalahan-kesalahan ini sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja. Oleh itu, sebagai seorang pelajar, dari sekarang lagi anda perlu menanamkan prinsip kerja yang baik supaya anda akan kekal melakukannya sehingga ke akhir hayat anda sebagai seorang jururawat. Seperti yang telah dijanjikan, saya kenalkan sedikit latar belakang saya. Saya merupakan seorang tutor yang dulunya bekerja sebagai seorang jururawat bermula daripada tahun 1998. Sehingga berakhir pada tahun 2019. Saya juga telah menerbitkan beberapa buku berkaitan dengan penyusuan susu ibu. Dan di samping itu saya juga melakukan beberapa kajian, terlibat dalam melakukan beberapa kajian sama ada di peringkat pengajian ijazah dan juga peringkat pengajian pasca siswa. Sekian saja syarahan saya bagi tajuk ini. Terima kasih kerana pelajar telah memberi perhatian. Sekiranya pelajar mempunyai sebarang pertanyaan, boleh menghubungi saya di nombor yang tertera. Berikut adalah rujukan-rujukan yang telah digunakan untuk menyampaikan syarahan ini. Sekian, terima kasih.